Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Perdagangan dan Komoditi sentiasa komited untuk memastikan bahawa perkembangan industri sawit menitik beratkan elemen kelestarian terhadap alam sekitar, termasuk menyasarkan teknologi sifar sisa sawit bagi mengurangkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfera. Industri sawit turut digalakkan untuk mengeluarkan minyak sawit yang mampan mengikut standard antarabangsa serta memastikan tiada penanaman sawit baru di atas tanah gambut bagi mengurangkan pelepasan karbon yang seterusnya dapat menyokong dan melindungi alam sekitar. Selain itu, antara usaha dan tindakan kementerian termasuk mewajibkan pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO bermula pada 1 Januari 2020 kepada ladang sawit, pekebun kecil bersendirian dan tersusun serta kilang pemprosesan minyak sawit. Pensijilan ini merupakan komitmen kerajaan dalam memastikan keseluruhan rantaian pengeluaran minyak sawit di Malaysia adalah selari dan mematuhi peraturan perundangan terutamanya yang berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar. Selain daripada itu, kementerian turut menekankan amalan pertanian baik atau Good Agricultural Practice GAP serta plan pengurusan alam sekitar yang meliputi aspek kesetaraan terhadap kesan alam sekitar, amalan pembakaran sifar serta pengurusan bahan buangan terjadual. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah menerbitkan buku berkaitan GAP yang telah diedarkan kepada pengusaha tanaman sawit di Malaysia dan menjadi rujukan pihak industri dalam usaha untuk mengurangkan kesan rumah kaca akibat aktiviti peladangan sawit. Dan bagi menyokong usaha pemeliharaan alam sekitar yang berkait dengan industri minyak sawit di Malaysia, kementerian telah menubuhkan Yayasan Pemeliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPOGCF dengan menggalakkan program penanaman semula hutan melalui inisiatif termasuk pemeliharaan hidupan liar serta keberpakaian bio dan memastikan amalan kemampanan dilaksanakan dengan teratur dalam ladang sawit. Dalam hal ini, MPOGCF menjalinkan kerjasama dengan berbagai agensi termasuk Jabatan Perkhidmatan, penyelidik universiti tempatan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak industri peladangan dalam mencari kaedah terbaik menyokong usaha pemeliharaan berkaitan industri minyak sawit. Sekian, terima kasih. Pasal Putih. Terima kasih di atas jawapan yang diberi, walaupun tidak menyentuh secara langsung soalan yang saya tanya. Apapun, saya ingin dapat kepastian persoalan daripada kementerian sejauh mana tindakan yang diambil oleh pihak kementerian dalam memastikan kawasan tanah mineral yang sesuai untuk sawit tetapi sekarang ini belum lagi ditanam ataupun tanah terbiar ini diusahakan oleh pihak kementerian supaya hasil sawit ini lebih meningkat di dalam negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, untuk makluman YB Pasir Putih, kemungkinan KPK apabila kita merangka jawapan ini, kita melihat kepada aspek kelestarian. Cuma tadi apa yang dibayangkan oleh YB adalah lebih melihat kepada macam mana menaikkan produktiviti apabila menjaga kemampanan industri ini. So, untuk isu dana ini, kerajaan melalui KPK telah mengatakan sesi lipat urus bersama dengan exco pertanian untuk kerajaan negeri yang masing-masing untuk isu tanah ini. Kerana banyak isu tanah ini adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. So, macam mana kita nak mengguna pakai ini tanah-tanah terbiar ini, kesemua ini harus kita usahakan sama-sama dengan kerajaan negeri. Macam mana pun sesuatu yang saya kena mengingatkan bahawa kita sudah committed pada sidang kemuncak bumi di Rio di Janeiro pada tahun 1992 bahawa kita Malaysia untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan negara ini diliputi oleh kawasan yang berhutan. So maksud dia kita tak boleh tanam lebih ini. So dan sekarang kita sudah mencecah 55.3%
adalah liputan hutan. So kita masih ada ruangan dalam 5% dan sekarang jumlah penanaman keluasan yang penanaman kelapa sawit ini adalah 5,7 juta hektar. Dan kita tak membenarkan penyahutanan berlaku selepas ini 1 Januari 2020 kerana kita nak mematuhi ini piawaian yang telah dikenakan oleh antarabangsa. So untuk menjawab soalan untuk membuka lagi tanah untuk menanam kelapa sawit adalah tak boleh apabila berkaitan dengan penyahutanan. Cuma kalau kawasan-kawasan yang telah tanam dengan tanaman lain sekarang nak bertukar kepada tanaman kelapa sawit, itu boleh kita lakukan cuma dengan bantuan kerajaan negeri supaya pinta milik itu senang berlaku dan senang diuruskan. Terima kasih. Betul.